miskin di sana 10 kali miskin daripada kita. Miskin mereka, tidak ada air, tidak ada elektrik. Di situlah ambil wuduk, dalam payah itulah minum air, dalam payah itulah basuh kain. Dia makan daging lembu setahun sekali. Baru ni sekolah saya hantar 5 ekor lembu. Seekor dia sembelih makan, satu kampung makan. Kesian tuan-tuan. Dia meraihkan kehadiran kami. Satu kampung terbit. Sembelih lembu bakal duk tengok nak makan nasi dengan daging ni. 4 ekor lagi depa sembelih, depa gaul dengan garam, dia simpan untuk setahun punya makan. Oh ustaz, kalau 4 ekor lembu peti air dia besar ustaz ya. Tak ada maknanya peti air, tak ada tuan-tuan. Tak ada, memang simpan dengan garam je. Nanti sebulan dia mau renew balik, buat dengan garam, simpan lagi sampai tahun depan nak makan. Kesian. Ulama-ulama mereka dibunuh di bawah pemerintahan komunis tahun 70-an. Tok Imam mati dibunuh, ustaz-ustaz mati dibunuh, pemimpin ketua-ketua kampung dibunuh, ditutup, dibakar masjid. Sebab tu sahabat saya pergi buat masjid, buat sekolah. Kita ni ada surau ni kira lawa ni tuan-tuan. Demo punya Masya Allah. Di sekolah saya ada 3 orang Komboja duduk. Dia kata nikmatnya duduk di Malaysia ustaz, makan senang. Demo cuma minum air sejuk. Air sirap tak ada, melo tak ada, renti kalau nak jumpa air tiga warna tu lagi tak ada tuan-tuan. Kita sekarang 3 layer, bawah oren, tengah-tengah coklat, atas merah. Nak rasa merah terus sikit, nak rasa oren bawah sikit, nak rasa coklat tekan lagi ke dalam. Dema kalau tengok air apa ni terkejut dema. Dema cuma minum air masak aja. Air putih, tak ada kopi tu tuan. Miskin. Kita kalau miskin di Malinau, motor ada. Sian kat Leha tu miskin. Astro pun ada. Miskin-miskin dia, Astro ada tu tuan. Sian Pak Mat tu miskin. Motor roda 3 ada. Tuan-tuan tengok rancangan Bersamamu TV3. Cerita tentang janda yang meniaga pasar. Niaga sayur-sayur ulam-ulam. Dia ambil gambar daripada pagi lagi. Beginilah rutin hidup Makcik Leha setiap pagi. Beliau akan mengutip sayur-sayuran dan ulam-ulam kampung untuk dijual di pasar di pekan. Beginilah dia dengan motor roda 3-nya menunggang di kegelapan pagi untuk menyara keluarganya. Motor ini adalah sumbangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat memudahkan Mak Leha mencari rezeki untuk keluarga. Nampak? Itu rancangan TV3 tu. Harakan pagar makan padi. Nampak tu? Subhanallah. Miskin tu pembantuan dapat, zakat dapat, anak-anak yatim kita bulan puasa udah tak begini tuan-tuan. Bantuan dah sampai udah tak ada dah, udah penuh malam-malam semua dah bawa kami makan bore dah. Dia memang begini. Punya mewahnya Malaysia ni. Sebab itu Allah suruh kita berjalan. Kita jadi anak yatim di Malaysia tuan-tuan. Saya tengok dalam surat khabar ada syarikat helikopter bawa anak yatim pusing ipoh naik helikopter. Kita yang tak yatim tak pernah naik helikopter. Ni tuan-tuan yang mana teringin nak naik heli tu minta-minta lah mati mak bapak boleh naik helikopter. Subhanallah. Sebab itu tak teruk lagi kita ni. Jalanlah Allah kata tengok. Tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab. Pergi negara Arab. Masya Allah. Dengan sombongnya. Tambah dia menengok kita orang Melayu lagi lah. Bukan jadi melayan kita. Cuba tuan-tuan pergi umrah tu dah lah. Nak cok pasport tuan-tuan tu berapa lama? Nak cok pasport tuan-tuan tu berapa lama? Kadang-kadang kita beratur tok pasport nunggu duk nak lepas tak lepas. Dia udah nak cok dah, kawan dia panggil. Boleh menyembang 10 minit. Asya'ala ya syi'am. Kita nunggu pula bila nak cok ni. Cuba tuan-tuan turun ke Kuala Lumpur International Airport. KLIA. Clear. Relax je turun. Rasa lapang sangat. Cuba pergi negara dia. Tengok polis dia. Tuan-tuan, ya Allah.
Tengok polis demo. Ya Allah, ke sombong no. Cuba tengok polis Malaysia baik. Tu yang langgar polis patah kaki apa semua. Mak rempit langgar. Tuan-tuan. Demo asabiah cukup kuat. Perkauman demo kuat. Demo sayangkan bangsa Arab demo. Demo lebihkan bangsa Arab demo. Dia tak macam kita Malaysia. Malaysia ni baik belaka. Dengan orang Cina kita baik. Dengan orang India kita baik. Dengan negero pun kita baik. Boleh buat menantu lagi negero. Demo renti tuan-tuan. Ya Allah, saya ni tak, kalau boleh tak nak pergi dah. Tapi pasal Mekah ada negara demo. Kaabah ada di negara mereka. Masjid Nabawi ada di negara mereka. Kita wajib pergi juga. Buat haji, buat umrah. Kalau tak ada, malas pergi tuan-tuan. Dengan kotornya. Dengan motor. Malaysia tak ada kotor macam itu. Saya pergi satu negara Arab tuan-tuan. Masuk-masuk tandas. Ya Allah. Keluar balik. Masuk-masuk. Oh. Keluar. Gustaf balik. Oh. Penuh dalam mangkuk tu. Ya Allah. Kotor gila. Ya Allah. Lalat ni jangan kabur lah tuan-tuan. Mundur balik. Aduh. Tak jadilah buang. Batu karam. Lantong ni lah. Bila duduk di restoran tu tuan-tuan. Ya Allah. Dia pun hantar nasi. Ni hantar nasi. Lalat pun sampai. Menu saya. Dia kata, Ustaz makanlah nasi mandi tu Ustaz. Mandi apa? Lalat ni dalam sana tu. Dah terbang datang sini. Masya Allah. Kotor. Tuan-tuan pergi mana pergi umrah tu tahu lah. Saya pergi Hong Kong. Bersih tandas dia mak. Udah hayo pula tak ada. Semuanya tisu je. Mana saya tengok. Aku pun nak lap juga rupanya. Itu kena bawa air mineral. Tuan-tuan pergi mana bawa air mineral. Tak ada air. Malaysia ni cuba tengok lebuh raya. Cuba tengok lebuh raya. Bersih. Pukul 2 pagi nyuci lagi maklum umrah. Sebab tu tandas di lebuh raya pintunya tinggi. Tuan-tuan perasan tak pintu dia tinggi? Bila tuan-tuan duduk cangkung tu nampak kaki orang. Sebab apa tinggi? Dia senang nak masuk mok tuan-tuan. Saya kenal sekali tengah duduk diri tu, kaki dia masuk. Oi. Udah nak pukul 2 pagi. Bersih Malaysia ni masya-Allah. Jangan takutlah. Malaysia ni masalah dia tandas dia tak ada selak je, itu je. Masalah kita ni tak ada selak pintu je, itu je kita. Nasib baik bawa pen. Masuk Allah selak tak ada pula. Pam. Bayarkan tuan-tuan kalau tak ada pen. Jadi biasakan bawa pen dia. Bayar tuan-tuan. Saya pergi satu masjid. Lubang pintu kepala saya boleh keluar. Duduk-duduk je nampak orang luar. Orang luar tengok. Subhanallah. Pintu RM70 pun tak boleh beli. Ini leceh kita. Ini udah nunggu yang berhormat punya peruntukan. Kita dah minta pada YB bagi pintu tanda baru. Tapi sampai sekarang pun tak ada lagi kita dia. Entahlah. Jadi nunggulah tuan-tuan, sabarlah. Jadi yang mana nak berak ke apa ke, balik rumah lah kata dia. Kita boleh balik rumah pasal dekat. Macam saya ni musafir dah balik Ipoh ke? Takkan nak tukar pintu pun nunggu YB. Bukankah masjid kita ada duit? Kutipan Jumaat kan ada. Buat apa simpan? Ini dia tulis dalam penyata 1,000 sebulan, seminggu 700, 600. Apa buat? Duit itu duit orang ramai. Digunakan kembali kepada orang ramai. Selak tak ada, ganti pintu baru, ganti selak baru. Ini selak ikat dengan tali, ikat dengan tali. Paku pula. Kalau rasa masjid tak ada sejuk, panas aja, duit ada, bubuh akaun. Untuk kemudahan kita, barulah orang seronok datang. Kalau orang perempuan jauh benar tengok ustaz ceramah. Ni ya Allah, macam mana hidung dia, macam mana mata dia jauh benar kata dia. Apa buat TV besar, skrin besar tu. Senang. Macam kita masjid kita.
Jarang ada kuliah. Adalah 6 kali sebulan. Mana cukup? Atau ustaz tak nak datang, kami jemput pun tak ada, sakitlah apa lah. Tak apa, macam Masjid Malin Nawar tadi. Saya puji dia mah. Walaupun tak ada ustaz, dia mah pasang ceramah. Ada ceramah agama tadi pasang. Jadilah. Saya pun kata ini suara saya ni, saya kata. Macam pernah dengar tapi di mana ya? Maknanya ada faedah. Kalau tak ada pun Tok Guru pasang ceramah pun jadi. Tak apatah lagi kalau tuan-tuan pasang skrin, buh projektor LCD, buh CD saya. Lama-lama penuh masjid. Penuh masjid. Itulah gunanya duit. Orang bagi pada kita. Ustaz tak datang pun tak apa. Pasang ceramah ustaz. Cuma tak boleh tanya ustaz sebab dia bukan secara langsung. Jangan tuan-tuan, ustaz nak tanya sikit. Jangan tuan-tuan, itu namanya gila. Ini yang kita kena ubah. Tak payah buat ceramah agama setiap hari. Pakai skrin. Hari Jumaat kita buat. Hari Jumaat kita pasang. Pasang gambar tsunami. Inilah tuan-tuan gambar tsunami yang berlaku di Jepun, yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Sri Lanka. Tunjuk. Semua orang berhenti. Anak-anak muda yang lepak di bawah masjid, semua naik ke atas. Pak Ngahmat yang lena, jaga. Pak Cik Din yang isap rokok dekat tangga, naik di atas. Dia tinggal rokok dekat tangga, dengar dulu. Habis tsunami dia cari rokok dia pula. Tinggal sekerat lagi dah. Kita kena buat. Anak-anak muda yang pakai seragam sekolah nak sembahyang Jumaat, tak ada siapa bercakap. Semua tengok gambar tsunami.